Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugasan 2 BMMP 1124 Literasi Bahasa. Jadi kumpulan kami telah memilih masalah literasi menulis iaitu dengan tajuk penguasaan literasi menulis. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada saya Farah Nodiana binti Muhammad Hafiz, Nur Amalia Fakihah binti Zamrai dan Nur Anisha Zana binti Muhammad Sani dari kelas BM4. Baiklah, pertama-tama sekali saya akan menjelaskan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan literasi menulis. Jadi maksud literasi menulis ialah suatu kecekapan menulis dalam bahasa yang dikenali sebagai literasi. Jadi tahap celik atau literasi menulis yang tinggi amat diperlukan apabila menggunakan skrip untuk pelbagai fungsi yang agak khusus. Pendek kata, menulis ni merujuk kepada suatu aktiviti yang mana kita menzahirkan apa-apa yang ada dalam minda kita, apa-apa yang kita fikir, apa-apa yang kita dapat maklumat daripada mana-mana pun, kemudian kita bentukkan ia melalui media tulisan. Dan melalui hasil tersebut maka terbentuklah satu teks yang dapat dibaca oleh orang lain. Orang dapat baca dan orang lain faham apa yang kita tulis tu. Dan hasil itu dipanggil sebagai penghasilan makna. Dan begitu juga dengan maklumat-maklumat yang kita dapat tu digabungkan, maka ia dapat menjadi satu hasil yang semua orang faham lah. Memberi makna yang berkesan kepada orang lain. Jadi apabila sebilangan besar orang dalam sesebuah komuniti ini mahir menggunakan bahasa bertulis, maka komuniti itu dikenali sebagai celik huruf. Celik huruf oleh David R. Ini ada pernyataan yang dibuat oleh Oslan pada tahun 2017. Baiklah, sebelum kita ke video masalah literasi menulis, saya akan menjelaskan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan peringkat menulis ini bagi setiap peringkat. Yang pertama, peringkat pra-menulis. Yang kedua, peringkat mekanis. Dan yang ketiga ialah peringkat pelahiran. Okay, saya akan jelaskan dulu peringkat pertama iaitu pra-menulis. Yang mana dalam fasa ini, melibatkan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan betul. Mana kata, dalam tempoh ini, dia melibatkan latihan otot-otot, tangan dan jari serta mengkoordinasikan tangan yang kita nak tulis tu dengan mata kita. Jadi pendedahan ini akan diberikan lebih awal lah kepada murid supaya mereka dapat menulis ataupun melambangkan huruf-huruf itu dengan kemas dan betul. Itu dimasukkan dengan peringkat pertama iaitu pra-menulis. Yang kedua kita pergi pada peringkat mekanis. Iaitu tahap yang kedua yang mana melibatkan aktiviti melatih mereka membentuk lambang-lambang tulisan. Jadi peringkat ini telah pun melibatkan bagaimana mereka untuk melambangkan huruf-huruf itu. Jadi tujuan dia supaya guru ni dapatlah memastikan murid itu dapat kuasai kemahiran membentuk huruf kecil dan huruf besar dengan betul dan tepatlah, semestinya di atas garisan yang betul, bukan luar daripada garisan. Okey. Dan yang peringkat seterusnya, peringkat terakhir iaitu peringkat pelahiran. Peringkat yang paling tinggi dalam peringkat menulis ini. Peringkat terakhir ini, pelahiran ini adalah satu peringkat yang mana untuk melahirkan fikiran kanak-kanak secara kreatif, secara sendiri. Jadi murid-murid dah tahu dah sebelum menulis kena buat apa. Semasa menulis tu cara untuk melambangkan huruf dah tahu dah nak buat apa. Jadi pelahiran ni macam mana idea pula, melibatkan fikiran mereka pula untuk mencurahkan, untuk bagi pendapat pula. Pendapat mereka adalah melalui pelbagai jenis karangan. Jadi jenis-jenis, contohnya jenis-jenis penulisan terkawal, berpandu, separa terkawal dan secara berpandu. Dan bila mereka dah tinggi dah sikit, mereka akan didedahkan pula dengan penulisan secara bebas dan kreatif.
Jadi macam mana mereka melahirkan ide-ide itu? Mereka akan melahirkan idea ataupun pendapat ataupun pandangan mereka adalah melalui pengetahuan mereka ataupun pengalaman mereka yang mereka lalui. Dalam masa yang sama, mereka juga akan menggunakan tata bahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai ataupun telah diajar oleh guru mereka. Jadi inilah sedikit secara ringkas yang dimaksudkan dengan setiap peringkat itu, peringkat menulis. Seterusnya saya akan tunjukkan satu video masalah literasi menulis dan seterusnya aktiviti-aktiviti untuk menyelesaikan masalah yang terdapat dalam video tersebut. Mari kita saksikan. Ternyata inilah hasil daripada tulisan anak kita tersebut. Melihat tulisannya sudah. Baiklah, kumpulan kami telah membuat analisis mengenai dengan masalah literasi menulis berdasarkan video yang telah kami pertontonkan sebentar tadi. Jadi masalah literasi menulis yang berkaitan dengan video tersebut ialah yang pertama adalah peringkat pra-menulis, yang mana saya telah menangkap layar cara pemegangan murid tersebut adalah kurang tepat, iaitu kesannya apabila murid memegang pensel dengan cara yang tidak betul akan menyebabkan otot-otot pada jari itu akan sakit dan akan menghasilkan atau proses penghasilan huruf itu akan menjadi lambat. Yang kedua, masalah mekanis yang terdapat dalam video tersebut, iaitu lambang-lambang huruf yang ditulis oleh murid itu adalah kurang tepat. Bentuk huruf yang ditulis oleh murid itu adalah salah, yang mana contohnya huruf A. Huruf A kecil sepatutnya dimulakan dengan huruf C dan tanda satu, tetapi yang ditulis oleh murid itu adalah bentuk huruf A yang lain. Dan yang terakhir ialah masalah bagi peringkat pelahiran, iaitu apabila peringkat pertama dan peringkat kedua telah dilakukan oleh murid itu dengan cara yang salah, maka dia akan melibatkan masalah kepada peringkat yang tertinggi. Peringkat tertinggi ini adalah peringkat yang mana murid melahirkan fikiran ataupun menzahirkan idea berdasarkan apa yang mereka fikir. Jadi Amalia, kumpulan saya, telah menyertakan satu aktiviti, iaitu teka silang kata, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hai murid-murid, semua dah bersedia? Jom! Sekarang kita akan guna kedua-dua belah tangan pula.
aktiviti peringkat pra-menulis. Kami telah menggunakan pendekatan yang mudah, menyeluruh dan menarik selaras dengan kemampuan dan perkembangan emosi serta mental murid-murid. Mari kita lihat bagaimana aktiviti ini dilaksanakan. Kami memilih warna yang cerah iaitu warna merah supaya mereka lebih tertarik untuk belajar aktiviti menulis. Picitkan sedikit warna merah ke dalam beg plastik. Seterusnya, picitkan sedikit gam putih ke dalam beg plastik. Picitkan sedikit lotion ke dalam beg plastik. Seterusnya, ratakan campuran yang telah dicampur sebentar tadi. Seterusnya, letakkan gam di sekeliling kotak untuk ditampalkan ke atas plastik sebentar tadi. Kemudian, para guru digalakkan untuk meletakkan sedikit hiasan di sekeliling kotak supaya mereka lebih bersemangat untuk belajar menulis. Guru perlu menulis perkataan di atas kotak supaya mereka boleh meniru semula perkataan tersebut di atas plastik. Aktiviti ini memerlukan pemutik kapas untuk menulis di atas permukaan plastik yang telah dicampur sebentar tadi. Tada! Mudah je kan aktiviti ini? Murid pun tidak mudah bosan melakukan aktiviti ini. Aktiviti ini memerlukan beberapa bahan, iaitu gam putih, lotion, kotak, beg plastik, warna air dan pemutik kapas. Tuntasnya, aktiviti pratulisan ini penting kepada murid-murid tahap 1 terutamanya sebelum mereka mempelajari peringkat penulisan yang selanjutnya. Justeru, terdapat beberapa objektif pelaksanaan aktiviti pratulisan yang telah kami lakukan sebentar tadi kepada murid-murid, iaitu melatih pergerakan tangan dan jari, menyemai minat murid untuk datang ke sekolah tanpa rasa bosan untuk belajar, menjadikan pengajaran guru lebih menarik dan berkesan. Selain itu, aktiviti ini juga dapat menimbulkan motivasi yang tinggi di kalangan murid-murid. Dan akhir sekali, yang penting sekali, murid-murid dapat meniru bentuk huruf dalam perkataan selaras dengan aktiviti yang telah kami lakukan tadi. Seterusnya, mari kita lihat aktiviti peringkat mekanis. Apa yang kita boleh lakukan dengan peringkat mekanis untuk mengasah kemahiran murid dalam peringkat mekanis. Aktiviti ini memerlukan murid-murid menyusun perkataan menjadi ayat yang betul. Di sini ada 3 perkataan. Mari kita baca sama-sama. Ini kita bumi. Ini kita bumi. Ayat ni macam tak betul kan? Jadi, mari kita susun ayat ini menjadi betul. Jom kita cuba sama-sama. Ini bumi kita. Ini bumi kita. Murid-murid boleh tulis semula jawapan yang betul di bawah ini ya. Ini saya baju bapa. Di sini ada 4 perkataan. Tapi ayat dia macam tak betul kan? Apa kata kita sama-sama cuba untuk susun semula ayat ini menjadi ayat yang betul. Ini baju bapa saya. Ini baju bapa saya. Ayat tu dah betul kan? Kalau rasa dah betul, murid-murid boleh tulis semula ayat yang betul di bawah ini.
Seterusnya saya akan menerangkan tentang aktiviti peringkat pelahiran. Kami sekumpulan telah melaksanakan aktiviti teka silang kata. Sebelum itu, saya akan menunjukkan terlebih dahulu video bagaimana aktiviti ini dapat dijalankan dan bagaimana bahan bantu mengajar untuk aktiviti ini dapat dihasilkan. Jom kita tonton. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesihatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti jiwa. Kita selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri adab, sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jaga bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jaga bersama. Hidup mulia berjaya, terus tekun usaha, teliti dalam bekerja, diri cekap terampil, eksplorasi ilmu berguna, bertindak rasional, mantapkan artikulasi, mudah penuh kualiti. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesihatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti jiwa. Kita selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri adab, sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera. Baiklah, setelah kita tonton video sebentar tadi, apa yang dapat saya rumuskan berkaitan dengan aktiviti teka silang kata adalah di mana teka silang kata merupakan sebuah aktiviti yang menekankan kepada kemahiran menulis dalam peringkat pelahiran. Pada peringkat ini, murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah mereka lalui. Dalam pada masa yang sama, mereka akan menggunakan kemahiran tata bahasa dan ejaan yang telah mereka mahir. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana aktiviti ini dapat dijalankan. Okey, pada paparan ini, kita dapat lihat bahawa terdapat satu kertas teka silang kata yang bertemakan teka-teki dan disertakan dengan kotak yang diisi dengan soalan-soalan. Sebelum itu saya ingin menekankan bahawa saya telah meletakkan beberapa keping gambar atau stiker pada kertas tersebut untuk menjadikan kanak-kanak lebih seronok dan ceria untuk menjawab soalan tersebut. Okey, sebagai contoh, saya seorang guru, saya akan memilih seorang murid secara rawak dan dia perlu memilih soalan di dalam kotak misteri tersebut secara rawak. Setelah dia dapat memilih, dia pun buka kertas itu dan baca kertas yang tersebut.
kertas yang mereka dapat dan cuba jawab. Andai kata dia dapat soalan nombor 7 yang berbunyi, pakaian tradisional wanita India Malaysia. Jadi dia memerlukan masa untuk berfikir, dan setelah mereka berfikir, mereka dapat mengeluarkan idea dan pendapat tentang jawapan berkaitan soalan yang dia dapat tersebut. Okey, jawapan bagi soalan nombor 7 adalah kita tahu, sari. Jadi murid tersebut dapat mencari pada nombor 7 yang dilabelkan pada kertas tersebut. Di mana kita dapat lihat pada kertas ini nombor 7 bahagian bawah dan melintang. Jadi murid tersebut dapat mengeja sari dengan ejaan S-A-R-I. Seterusnya, sekiranya seorang murid itu betul, saya akan memberikan hadiah seperti gula-gula kepada mereka sebagai tanda penghargaan dan tanda pujian kepada mereka. Jadi mereka akan lebih seronok. Maka dalam aktiviti ini saya dapat selitkan dengan pemerolehan bahasa yang berkait rapat dengan teori behaviorisme. Di mana kita tahu teori behaviorisme merupakan teori yang menekankan kepada ganjaran. Teori ini dapat berfungsi untuk menaikkan semangat pelajar untuk terus belajar. Baiklah, setelah hasil daripada setiap aktiviti bagi setiap peringkat yang telah kami lakukan, kumpulan kami telah memilih untuk menerangkan kelebihan dan keburukan bagi aktiviti pada peringkat pelahiran, di mana kami telah menghasilkan aktiviti teka silang kata. Okey, yang pertama, kelebihan untuk aktiviti teka silang kata adalah pelajar dapat menambahkan perbendaharaan kata. Seterusnya, pelajar dapat meningkatkan kemantapan dan kebolehan untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya adalah dapat memberangsang pelajar untuk belajar lebih aktif. Kemudian, pelajar dapat meningkatkan kelajuan kerja. Apa yang saya dapat huraikan dengan fakta ini adalah apabila murid didedahkan dengan aktiviti teka silang kata, mereka akan diberi masa untuk menjawab soalan tersebut. Maka apabila mereka telah terbiasa dengan soalan atau aktiviti ini, mereka dapat praktikkan amalan tersebut ke dalam aktiviti harian. Contohnya menyelesaikan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Mereka dapat selesaikan dengan cepat. Dan akhir sekali adalah pelajar dapat meluaskan pengetahuan am. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana aktiviti silang kata ini terdapat cacat celanya. Contohnya adalah teka-teki carian perkataan boleh menjadi sangat mudah untuk diselesaikan. Oleh itu, murid atau pelajar akan mudah terasa bosan dengan aktiviti teka silang kata tersebut. Sebab apa? Sebab mereka terasa sangat mudah dan dapat jawab dengan secepatnya. Seterusnya adalah kegagalan untuk menyelesaikan masalah. Sekiranya seseorang murid itu bergelut untuk mencari jawapan dengan betul, mereka akan dipenuhi dengan kekecewaan sekiranya jawapan mereka berikan adalah salah dan tidak tepat. Yang ketiga adalah mencari perkataan memerlukan masa. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di mana aktiviti silang kata memerlukan masa. Kerana apa? Mereka perlu berfikir terlebih dahulu untuk mengeluarkan idea maupun jawapan maupun buah fikiran. Seterusnya adalah keburukannya memerlukan kemahiran mengeja dan membaca. Ini perkara wajib. Sekiranya kita ingin melakukan sesuatu aktiviti secara bertulis, kita perlu memahami soalan yang diberi. Maka aktiviti silang kata ini memerlukan kemahiran berbahasa. Kesimpulannya, terdapat banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk meningkatkan penguasaan literasi menulis anak-anak. Peranan ibu bapa dalam peningkatan literasi menulis maupun membaca amatlah penting dan perlu dititikberatkan kerana tempat kedua kanak-kanak belajar selain di sekolah adalah di rumah. Ini kerana kanak-kanak lebih terdedah dengan persekitaran ibu bapa. Maka kanak-kanak akan menjadi lebih mahir dalam setiap peringkat literasi, iaitu menulis ataupun membaca.
Contohnya kalau literasi menulis pada peringkat pra-menulis, peringkat mekanis dan akhirnya ialah peringkat pelahiran. Sekian sahaja daripada kami. Kami harap setiap apa yang kami bentangkan ini dapat memberi manfaat pada diri kami dan juga orang sekeliling serta orang yang menonton. Kami juga memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kesilapan-kesilapan kami sepanjang kami mempersembahkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.